Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang bersama dengan saya pada malam ini, alhamdulillah. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya dan terima kasih kerana share, like dan juga subscribe TikTok saya. TikTok, tolong share. Dan YouTube, Facebook, Twitter, retweet dan sebagainya. Terima kasih saya ucapkan. Ada benda masuk mata saya lah. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih yang datang daripada pelbagai tempat. LTL dari Miri, dari Sempurna Sabah kita ada. Saripah Jusoh kata salam alhamdulillah. Is ada bersiaran malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Saripah. LTL Miri, Bayang Alih. Okey, thank you Bayang. Thank you. LTL Sempurna Jakob. Terima kasih. LTL Lekir Muhammad Saad. Terima kasih juga daripada Ipoh Faizah. Okay, Abdullah Dal, for the time being PMX is the best for the nation. Itu di Abdullah Dal di Facebook. Abdullah Dul. LTL Bangkungan Kecil, Nik Faizal, Nik Muhammad di Facebook kita. Bandar Penawar, Sabak Talib dari YouTube kita. Terima kasih. Typing Perak, dia saudara daripada Typing. Purus Osman kot. Tadi Gopal, terima kasih. Alright. Terima kasih juga kepada Segamat, dari muda sampai tua, ada Haman. Ini ada Haman ni memang daripada muda sampai tua Rumah Pantai ni. Dia daripada dulu dia punya tagline mesti macam tu, Adham. Kan? Thank you Adham. Keadalan Semanggol, terima kasih orang Semanggol. Section 7 Bandar Baru Bangi, terima kasih. Oh, jadi DJ pula aku malam ni. Negeri Sembilan LTL Kayu Hitam, Ranau Sabah, Pasir Mas, kita ada Mahani Semut Api, Rusaidah, Sigai, Kemaman, Gelau, Kelang. Ramai. Kuala Terengganu, Syukri Hitam. Terima kasih. Saya jarang tegur orang dekat dalam ni. Tenghilan Sabah, Tenghilan. Hafiz Endara, thank you. Dekat Facebook dan juga YouTube kita. Suhaila Samsudin, Typing Perak. Sunway PJ Azad, itu dekat TikTok kita. Charco, Puchong, thank you. Beaufort. Abri Kajang, terima kasih. Putatan, Amuan Shop. Saya tak boleh nampak. Selayang ada juga. Terima kasih Bagan Datuk. Oh, alhamdulillah. Seluruh negara, kalau saya nak baca, nak layan ni tak habis ni. Tak start live kita malam ni kan. Daripada Subang, daripada Ampang, daripada Ipoh, Sarawak, Negeri Sembilan, Semarahan. Daripada Semarahan, Francis Ijau. Baik tuan-tuan, terima kasih. Untuk makluman siapa yang berada di kawasan Petrajaya, Kuching dan juga sekitarnya, pada 26-27 hari bulan ni, Kira Koperasi Keadilan akan mengadakan satu program untuk ahli-ahli parti keadilan di kawasan sekitar Petrajaya, kawasan Petrajaya Kuching, dan kita menjemput ahli parti keadilan untuk turut sama hadir. Nanti saya akan inform lah. Dan sesiapa yang bukan ahli keadilan di sekitar Kuching, Sarawak, yang berminat untuk menjadi ahli keadilan pun boleh dijemput hadir. Kan, mungkin saya tak tahulah macam mana nak jadi ahli ni. Saya berminat tapi saya tak tahu. Kan, macam mana nak jadi ahli parti keadilan ni di Sarawak, di Kuching, Sarawak. Maka anda boleh hadir. Tak kisahlah sama ada anda orang Sarawak ke, bukan orang Sarawak ke, hadir je di program tersebut pada 26 hari bulan. InsyaAllah. Kan. Alright. Okay. So pelbagai soalan-soalan. Pasik. PASSICK Muhammad Nasim. Pasik. Pas tu memang sakit lah. So malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Samsud Iskandar saman Cik Gubat. Isu salah guna dana. Bersatu masih dalam denial mode. Pas Gabra, gambar Nick Elin dan Taqiyuddin didedahkan. Kemenangan kes Nick Elin PAS Kelantan perlu muhasabah diri. Itu antara berita yang kita bawakan malam ini. Dan kita berharap tuan-tuan dan puan terus share, like dan juga subscribe. Kalau kita berada di subscription base lah. Terima kasih. Okey, terima kasih juga yang menderma. Kalau ada yang menderma, kalau saya tak perasan, terima kasih saya ucapkan. Every night ada yang memberi sumbangan. Sikit banyak tu, itu irrelevant sebenarnya. Tapi bagi saya, kalau sumbangan yang terbesar lah, itu satu sumbangan keuangan. Tapi sumbangan terbesar bagi saya ialah doakanlah. Sentiasa mendoakan kebaikan. Dan saya sentiasa juga mendoakan kebaikan tuan-tuan dan puan. Itu yang paling utama. Doakan kebaikan saya, doakan kesejahteraan saya, dan saya doakan, saya pulangkan balik doa tersebut kepada tuan-tuan dan puan. Dan kalau sesiapa yang mendoakan keburukan dan juga kejatuhan saya, maka wa'alaikum, dan kepada juga kamu doa yang sama.
Kan? Right. Saya tertarik dengan isu baru ni tuan-tuan. Ada satu isu dimainkan tentang UNESCO kan. Apabila ada menteri, apa orang kata, menteri Ngah Komeng hari tu membangkitkan tentang satu kampung Cina nak dipohon untuk dijadikan UNESCO. Okay. Nak jadikan UNESCO. Okay. Jadi, tapi sebelum saya nak pergi kepada tu, Medina Empire kata puak liberal. Medina Empire kata puak liberal. Dia puak liberal. Jadi saya berminat lah Medina. Boleh Medina stay tak nanti? Saya nak berborak dengan Medina. Dan apa Medina maksudkan dengan puak liberal tu? Sebab saya teringin sangat nak berbicara dengan Medina Empire ni yang menuduh orang lain sebagai liberal. Berbicara dengan saya, siapa sebenarnya liberal? Boleh tak Medina Empire? Ke tak berani? Baik. Sebut tentang kampung Cina dijadikan tapak UNESCO dan ramai yang tak setuju membantah, Melayu kita terancam dan sebagainya. Saya nak baca berita tahun 2000. Terengganu akan mohon UNESCO iktiraf keunikan warisan Cina. Kerajaan negeri Terengganu akan menghantar Kerajaan negeri Terengganu akan menghantar permohonan kepada Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNESCO untuk mengiktiraf keunikan budaya dan warisan masyarakat Cina di negeri itu, khususnya di kampung Cina. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berkata, masyarakat Cina di Terengganu tidaklah ramai, iaitu hanya selamai 28,300 orang sahaja. Namun mereka sekarang ini sangat hebat dan berbeza daripada masyarakat Cina di negeri lain. Antara generasi Cina Terengganu yang boleh membaca tulisan Jawi, memasak masakan Melayu, selesa memakai kebaya dan baju kurung, malah bercakap dalam logat Melayu. Jadi kita berharap warisan kebudayaan ini akan dapat pengiktirafan UNESCO katanya. Tuan-tuan, saya video kan tulis ada satu profesor ni lah dia kata, adakah kita cuba nak membumi puterakan kaum Cina di negara kita yang mana tanah Melayu ini? Kadang-kadang tuan-tuan kan, profesor pun belum tentu dia bijak dalam berfikir. Dia mungkin bijak dalam buku dia, tapi belum tentu dia bijak dalam pemikiran dan juga dalam orang kata apa, kematangan dia, terutama dalam melihat aspek kita sebagai rakyat Malaysia. Kalau dia nak bercerita soal Cina bukan Melayu, dia kata Cina ni bukan Melayu. Bangsa lain ramai juga bukan Melayu, orang asli bukan Melayu, Iban bukan Melayu, Bidayuh bukan Melayu, Kadazan bukan Melayu, Melanau pun bukan Melayu. Tuan-tuan, saya tidak ada masalah, saya orang Melayu, untuk kita nak bangga dan mempertahankan bangsa kita. Tetapi biarlah kita mempertahankan bangsa dan budaya kita daripada dengan cara kita memperkasakan orang kita dan budaya dan bangsa kita. Bila bangsa lain lagi maju daripada kita, kita dengki. Kita kata habislah bangsa kita sebab bangsa lain lagi maju. Sepatutnya, sebagai satu bangsa yang nak maju, kita kena tanam pemikiran. Kalau dia maju, macam mana aku nak lebih maju daripada dia? Bukannya, sebab dia maju, kita mesti jatuhkan dia. Itu yang menyebabkan kita tak boleh naik sampai bila-bila. Tuan-tuan, bila saya keluar daripada bumi Sarawak pada tahun 1995, saya ingat lagi. Masa tu tak ada apa. Kita tak ada handphone, kita tak ada WhatsApp, kita tak ada email, tak ada. Semua tu tak ada. Dan bila saya dihantar oleh mak bapak saya dekat Pudu, ingat lagi Hotel Pudu masa tu, pergi masuk college pada ketika itu, saya kena tinggal macam tu je. 18 tahun tak pernah berpisah dengan mak ayah. Tiba-tiba saya nak kena merantau. Saya tak pernah duduk asrama yang mana saya kena berpisah. Saya kena merantau. Dan bila saya merantau, saya dapati bahawa walaupun saya ni orang Melayu Sarawak, tetapi budaya Melayu Sarawak dengan budaya Melayu Semenanjung berbeza. Not in a bad sense, in a good sense. Bila saya jumpa orang Kelantan, oh macam ni. Bila roommate saya masa tu orang Terengganu. Dalam first year, second year saya tukar dengan orang KL. Jadi roommate saya tu pindah lah. Orang lain orang KL masuk kan. Saya jumpa orang Kedah, macam ni orang Kedah. Orang Negeri Sembilan, orang Johor, bangsa Jawa, kita jumpa dengan yang bukanlah bangsa Jawa, tapi dia Jawa, Melayu Jawa. Kan? My best friend dulu dia Melayu Jawa kan.
Melayu Jawa. Dia Jawa lah, tapi yelah dekat Malaysia dia dipanggil Melayu lah kan. Kita pelbagai kita jumpa. Kemudian as time goes by, bila saya keluar, saya berada dekat situ, saya realise one thing. Saya tak boleh berharap kepada sesiapa untuk berjaya. The only person yang saya boleh harapkan selain daripada Tuhan adalah diri saya sendiri. Saya tak kenal sesiapa, saya tak ada saudara mara, saya tak ada kebergantungan dengan sesiapa. Mak ayah saya bukan orang kaya. Saya tak boleh harap dengan duit mak ayah saya untuk saya nak teruskan hidup. Saya kena bergantung dengan diri saya untuk saya nak berjaya. Saya tak boleh nak harap dengan sesiapa kecuali diri saya sendiri. So, point saya adalah, kadang-kadang tuan-tuan, bila kita berada dalam keselesaan, itu yang kadang-kadang menjadikan bangsa kita bangsa yang sentiasa nak berada dalam selesa. Dia tak nak keluar daripada kepompong ketidakselesaan tersebut. So, bila bangsa lain lebih maju daripada dia, dia kata, tengok bangsa lain daripada maju kita. Habislah kita. Saya fikir, kenapa? Kalau bangsa lain lebih maju daripada kita, kalau saya akan tanya, macam mana dia maju? Kenapa dia maju? Apa menyebabkan dia maju? Apa benda yang saya boleh belajar daripada dia yang saya boleh majukan diri saya supaya sama atau lebih daripada dia? Bila Grab ni, tuan-tuan ingat Grab dulu kan? Grab tu antaranya diasaskan oleh 2 atau 3 orang pengasas dia Cina Malaysia. Dia adalah Cina berbangsa Malaysia. Berbangsa Cina warga negara Malaysia. Sebelum mereka akhirnya berpindah ke Singapura dan diswastakan, apa orang kata, diletak di IPO dan sebagainya lah. Tetapi pengasas dia adalah Cina, bangsa Cina. Dan mereka memang betul, dia bukan dia orang-orang miskin is. Ya, saya tahu. Tetapi mereka tak bergantung dengan kekayaan mak ayah dia. Mereka mulakan dengan cara mereka. Saya kaji, saya belajar, saya buka buku, saya tanya orang, macam mana mereka berjaya. Saya tahu mereka dapat dana daripada Cradle, antaranya. So, saya jumpa dengan pegawai Cradle tu, saya tanya, berapa dana mereka dapat? Seingat saya pada awal mereka dapat 500,000. Pada awal tu mereka 500,000. Sebelum jadi Grab, mereka adalah My Taxi kalau tak silap saya. So, dari situ saya tengok macam mana dia improve, macam mana dia cari dana. Saya kaji dan belajar supaya kita pun dapat belajar sama. Tetapi tuan-tuan, instead of kita nak belajar daripada orang lain yang lebih berjaya, orang Melayu kita ni lebih suka untuk nak berdengki dengan orang lain. Tak, tuan-tuan. Nga Komeng kata, dia cadangkan kampung Cina tu untuk diletak di bawah UNESCO. Kemudian dia kata, kenapa kalau ada kampung Melayu nak diletakkan di bawah UNESCO, cadangkanlah. Kita sibuk nak marah dia letakkan kampung Cina tu di bawah UNESCO. Tuan-tuan, kita ada cadang tak kampung Melayu untuk kita nak letak di bawah UNESCO? Kalau saya jadi tuan-tuan, kalau saya betul ada satu kampung tradisi yang kita letak di bawah, boleh letak di bawah UNESCO, saya lebih rela saya pergi jumpa dia dan cadangkan kampung kami ni lebih sesuai untuk diletakkan di bawah UNESCO. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kampung Cina itu diletak di bawah UNESCO, dia di bawah orang kata warisan yang dijaga. Salah satu benda yang akan maju adalah pelancongan. Bayangkan pelancong-pelancong daripada China umpamanya datang ke negara kita. Dia nak tengok juga, macam mana China datang ke negara kita ni? Apa dia punya budaya? Berbeza atau tidak? Saya pun interested. Contohlah, tahu tak tuan-tuan bahawa di Afrika Selatan ada kampung Melayu. Di London pun ada kawasan Melayu dipanggil. So, saya pun interested nak pergi ke sana. Tengok macam mana kampung Melayu di negara lain. Walaupun kita orang Melayu di Malaysia. Berminat untuk melancong, untuk melihat budaya kita di negara orang lain. Persamaan dan perbezaan dia. Tapi kita jadi dengki. Kita jadi bangsa yang sentiasa berdengki pada orang lain. Kita jadi bangsa yang sentiasa dengki pada bangsa lain. Bila tengok bangsa lain maju, bangsa lain ke depan, kita marah kerana mereka ke depan. Sepatutnya kita jadi bangsa, kalau mereka berlari 2 tapak ke depan kita, kita kena merancang dan berusaha supaya kita lari 3 tapak ke depan dia. Baru kita boleh jadi bangsa yang maju. Sampai bila kita nak jadi bangsa yang gunakan kekuatan, gunakan politik, gunakan kuasa, bangsa lain maju, tarik dia ke bawah. Bangsa lain maju, tarik dia ke bawah. Yang penting, mereka tak naik, kita tak naik, sama-sama tak naik. Sampai bila negara kita nak maju? Sampai bila, tuan-tuan? Dia kata, tapi mereka maju, dia akan menjahanamkan bangsa kita. Tuan-tuan, kalau mereka maju, kita lebih maju daripada mereka, siapa yang jahanam? Bila masing-masing maju,
Bukan masalah jana. Masing-masing akan dapat benefit di antara masing-masing. Saya kata kalau saya jumpa ada one Indian datuk ni lah, satu datuk India ni. Dia mempunyai pattern, puluhan pattern. Pattern kajian dia. Dia doktor, PhD doktor dalam bahagian farmakologi. Dia ada puluhan pattern di dalam dan luar negara. Pattern yang dia cipta. Saya tertarik dengan ciptaan dia. Dan saya tertarik dengan kaedah dia, mengkaji. Terus mengkaji, mencipta. Berkawan dengan pelbagai bangsa, pelbagai negara untuk mendapat ilmu. Bila dia maju, dan saya tahu dia spend million untuk dia nak maju, nak dapat benda itu. Bila dia maju, ada jaki 2-3 orang, tengok bangsa lain maju, kita kena jatuhkan dia. Now, kalau macam tu, kita tak lama sebagai satu bangsa yang maju, tuan-tuan. Akhirnya, yang menjatuhkan kita bukan orang lain. Yang menjatuhkan kita adalah bangsa kita sendiri. Orang kata, dekat KL ni, orang Melayu kita tak mampu nak beli rumah dekat KL tu. Saya kata, tak, ada je orang yang mampu sebenarnya. Kita je tak tahu. Tapi soalan saya, kenapa kita tak mampu? Adakah bangsa Melayu ini, kita dilahirkan dengan bodoh semula jadi? Adakah bangsa Melayu ini dilahirkan dengan bodoh semula? Adakah bodoh itu semula jadi atau bodoh itu sesuatu yang dicipta? Bagi saya, tuan-tuan, bodoh atau pandai bukan dalam DNA kita. Bodoh atau pandai itu daripada environment kita. Kalau kita berada di dalam environment yang membodohkan kita, maka bodohlah kita. Tetapi kalau kita keluar daripada environment yang membodohkan kita, maka kita akan berada dalam environment yang memajukan kita. Dulu saya ada galangan kawan-kawan saya lah. Kawan-kawan saya. Bukan saya nak salahkan kawan-kawan saya inilah. Tapi bila saya berada di kalangan mereka kan, saya rasa saya tak boleh maju. Cara pemikiran, cara percakapan, budaya yang dia bawa, bukan budaya yang boleh memajukan saya. Dan saya kata saya tak putus hubungan dengan mereka. Sampai sekarang saya masih berhubung. Tetapi saya keluar daripada kepompong itu. Saya cari environment yang lain. Orang Melayu kita, kalau dekat negara luar, kita antara yang maju. Afrika Selatan, antara yang pegang ekonomi adalah orang Melayu. Di London, antara yang pegang ekonomi adalah orang Melayu. Tetapi bila kita berada dalam zon keselesaan, itu yang kita jadi macam ni. Itu benarlah kata orang dulu-dulu, tuan-tuan. Kalau kita nak maju, pergilah mengembara. Panjang cerita saya membebel bab itu. Terutama cerita-cerita UNESCO lah, apalah. Saya kata, kalau korang tak puas hati dengan kampung Cina dijadikan UNESCO, cadangkanlah kampung Melayu. Dengan komen, bukan tu kalau ada kampung Melayu nak dicadangkan, bawa kat saya. Saya boleh mintakan pohon supaya dijadikan UNESCO. Apa masalahnya sangat? Entahlah, tuan-tuan. Okey, seterusnya tentang kes Nick Allen semalam yang saya bahaskan panjang semalam. Alright, Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah UMNO akan minta JAKIM kaji cadangan pinda perlembagaan. UMNO akan minta semua pihak berkaitan untuk meneliti cadangan meminda perlembagaan persekutuan bagi memperkasa undang-undang syariah. Timbalan Presiden Muhammad Hassan berkata ia termasuk jabat JAKIM dan Jabatan Perdana Menteri Halal Agama. Namun Muhammad menyangkal dakwaan bahawa keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan 16 peruntukan sebagai memperkecilkan Islam maupun undang-undang syariah. Tentang cadangan pindaan perlembagaan, nanti kita minta JAKIM dan Menteri Agama, pihak-pihak berkaitan sama ada keperluan atau tidak. Tugas JAKIM dan juga tugas Menteri Agama, saya kata tak ada keperluan pun nak ubah perlembagaan tersebut. Tak ada keperluan. Kenapa tak ada keperluan? Sebab sejak penubuhan perlembagaan tersebut, kita telah bersetuju bidang kuasa federal dan juga kita bersetuju dengan bidang kuasa negeri. Dan dalam persetujuan tersebut, dia bukan setakat dipersetujui oleh persekutuan, tapi juga dipersetujui oleh negeri-negeri. Kerana itulah bidang kuasa syariah Islam di bawah negeri-negeri. Itu saja. So, persetujuan itu telah dicapai dan telah dilakukan for the past 60 years. Saya faham apa orang kata, Tok Mat ni, dia sebagai seorang ahli politik, dia akan mengatakan demikian. Tak apa. Itu pandangan beliau. Tapi mudahnya saya kata,
For me, to be honest, tak ada apa nak diubah daripada segi perlembagaan pun. Sebab itulah perlembagaannya. Kalau betul-betul nak ubah, mansuhkan, macam saya cadang semalam, mansuhkan mahkamah syariah. Masukkan undang-undang syariah, letak semua di bawah di bawah persekutuan. Itu je cara dia. Selain daripada itu, tak ada benda yang kita boleh buat untuk memperkasakan mahkamah syariah. It is what it is. Kita letaklah dia boleh denda 100 ribu, boleh penjara 100 tahun sekalipun. Tetapi kalau pembahagian kuasa mengatakan bahawa bidang jenayah di bawah federal, maka dia tetap di bawah federal. Tak boleh nak kata apa, tuan-tuan. Itu adalah yang termaktub lah. Dan bila benda ini tular, tuan-tuan, semalam, perbincangan sebagainya, keputusan tersebut tular, timbul isu bahawa Nick Allen ini menyentang Islam, Nick Allen ini orang yang menghancurkan Islam dan sebagainya. Tiba-tiba dalam masa yang sama tular gambar Nick Allen bergambar dengan Taqiyuddin. Kalau tak silap saya, minta maaf Nick Allen ni kalau anda menonton video inilah. Kalau tak silap saya, ada yang mengatakan Nick Allen ini adalah ahli parti Bersatu. Ada yang mengatakan demikian. But correct me if I'm wrong lah. So, tersebar gambar Nick Allen bergambar dengan Taqiyuddin, dan pada masa tersebut, ketika gambar itu disebarkan, Taqiyuddin adalah Menteri Undang-Undang di dalam kerajaan Muhyiddin Yassin pada waktu tersebut. Okay. Now, tak matang tular gambar Nick Allen, Taqiyuddin, kata pemimpin PAS. Awang Hashim berkata, okey. Seorang pemimpin PAS menyifatkan tindakan menularkan gambar Setiausaha Agung Parti itu Taqiyuddin dengan peguam Nick Allen Nuzurina sebagai tidak matang. Ahli Jawatan Kuasa PAS pusat berkata, tiada masalah mana-mana pimpin parti bergambar dan berkawan dengan sesiapa saja walaupun berlainan ideologi. Siti Kasim pun kenalan dia. Bergambar itu perkara biasa. Tapi daripada segi undang-undang, kita tak betul, kalau tak betul, kita akan tentang dan lawan. Macam dalam parlimen kita gaduh, tapi bila di luar boleh makan bersama dan bergambar sekali. Betul. Saya sangat setuju dengan kenyataan ini. Saya sangat setuju dengan kenyataan Awang Hashim ini. Tak matang. Tapi tuan-tuan, yang paling banyak main isu gambar ini adalah daripada geng Perikatan Nasional. Mereka banyak main isu-isu gambar ni. Dia akan ambil gambar Anwar Ibrahim dengan seseorang yang dia orang tak anti-Islam dan sebagainya, atau sewaktu dengannya, dia akan tularkan. Tengok, lihatlah, Anwar liberal, Anwar liberal. Padahal yang mungkin liberal Minah atau Mamat tu. Bila dia bergambar dengan Anwar Ibrahim, tiba-tiba dia pula dituduh liberal. Tapi dalam hal ini, boleh pula dia kata, oh tak matang kita nak sediakan gambar. Okay, kenapa tiba-tiba dia orang gabra, tuan-tuan? Dia gabra sebab rupanya kes Nick Allen ini dibawa pada tahun 2022. Pada bulan 5 2022, setelah berjaya kes Iki Putra pada tahun 2021. Pada tahun 2021, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Iki Putra berjaya membatalkan seksyen, saya tengok berapa, berkenaan dengan liwat bagi Mahkamah Syariah Selangor. Pada masa itu, PAS tidak berbunyi, PAS tidak demo, PAS tidak pun menyatakan Islam terancam. Tak ada kenyataan langsung daripada PAS. Sedangkan 2021, Menteri Undang-Undangnya adalah Taqiyuddin. Pada tahun 2021, Iki Putra memohon supaya Mahkamah Persekutuan menyatakan seksyen liwat di dalam Kanun Jenayah Syariah Selangor sebagai tidak sah, dan Mahkamah Persekutuan mengatakan betul, ia tidak sah. Kenapa Iki Putra memohon demikian? Kalau tak silap saya, Iki Putra dituduh meliwat. Okay? Bila dia dituduh meliwat, dia kena dakwa di bawah Seksyen 377A, Kanun Keseksaan, dan dalam masa yang sama, dia dituduh di bawah Seksyen di dalam Mahkamah Syariah. Jadi dia mengatakan bahawa takkan dia kena dua seksyen. Ini pun dia akan kena, ini pun dia akan kena. Kalau dia dapati bersalah, maka dia memohon supaya Mahkamah Syariah itu dibatalkan dan Mahkamah Persekutuan bersetuju. So akhirnya dia tetap didakwa di bawah Seksyen 377A Kanun Keseksaan. Tetap didakwa. Cuma Mahkamah Syariah dia tak kena dakwa. Kalau tak, 2 kali kena. Tuan-tuan, saya nak cerita satu benda pasal liwat ni kan. Tuan-tuan jangan ingat Seksyen 377A itu
hanya untuk lelaki meliwat lelaki. Jangan ingat itu. Dia juga termaktub boleh kena untuk lelaki meliwat perempuan. Termasuk suami dan isteri. Itu pun boleh kena sebab di dalam section itu dia tak kata bahawa lelaki dengan lelaki. Dia kata seks luar tabi'i. Against the natural nature. Sexual against the natural nature. Dia tak sebut pun jantina. Tapi kita tahulah kalau penetrasi ni lelaki lah. Tetapi lelaki penetrasi lelaki. Lelaki penetrasi wanita pun boleh. Kenapa bangkitkan isu ni? Sebab pada tahun 2011 seorang bekas Dewan Ulama PAS Negeri Perlis didakwa meliwat isterinya. Pernah didakwa meliwat isterinya. Pada tahun 2011. Okay? Dan kes ini kes lama. Tetapi saya nak tunjukkan bahawa daripada segi liwat, tak semestinya lelaki liwat lelaki. Lelaki liwat perempuan pun dikira meliwat dan boleh jatuh di bawah section yang sama. Kan? So, kalau kita tengok ke dalam kes Iki Putra, kalau dia kena, dia akan kena dua section. Sorry, dua hukuman. Di bawah persekutuan satu, di bawah Kelantan satu. Sorry, di bawah syariah satu. Sebab itu ada apa orang kata, siapa nama? Bukan Peja. Siapa nama dia? Yang Kelantan punya bersatu tu. Dia kata apa? Inilah dia kaum Lut yang suka supaya apa orang kata section berkenaan dengan liwat itu dimansuhkan. Saya kata kaum Lut video kabur Sheraton tu yang suka section 3 tahun tu. Sebab dia tahu section untuk kanun keseksaan 20 tahun baik. Kenapa penyokong Kelantan Syariah Kelantan ni nak sangat 3 tahun tu? Adakah kamu suka meliwat? Sebab kanun keseksaan 20 tahun tuan-tuan kalau penjara. 20 kali sebatan. Kalau Kelantan 3 tahun, RM5,000. 6 kali sebatan je. Tu pun sebatan syariah. Sebatan syariah dia macam ni, tak boleh angkat ketiak. Dia kena macam ni. Sebatan penjara, sebatan civil dia macam ni. Dia punya angkat tu 2 kali longkang bai. Tak percaya tengok tengok YouTube penerangan daripada Ameng Spring. Dia pernah kena sebat sebab dadah kan. Dia kena sebat, dia cerita dia kena sebat. Dalam kena sebat tu, nak baik daripada sebat tu, kat belakang tu makan bulan. Makan bulan nak baik. Tahu tengok sendiri apa dia punya ni. But point is, yang mana satu kamu suka? Yang 3 tahun ke 20 tahun? Kenapa bila kita mansuh yang kita tahu 3 tahun ni suka kamu? Dia tak suka kamu? Tak suka. Kamu nak juga yang 3 tahun ni? Macam nak je. Macam suka je. Kamu suka? Biasa ni. Biasa ni. Sebab itu kenyataan Datuk Mujahid Dr. PAS Kelantan perlu akui kelemahan, bukan kelirukan rakyat, kata Mujahid. PAS harus akur keputusan mahkamah membatalkan 16 peruntukan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah melambangkan kelemahan Dewan Undangan Negeri kerana meluluskan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan. Dalam kenyataan Timbalan Presiden Amanah, Muhammad Mujahid Surau berkata, PAS bukan sahaja tidak mengakui kelemahan pentadbirannya, menggubal undang-undang jenayah syariah di Kelantan, malah mengelirukan rakyat dengan dakwaan Mahkamah Syariah dicabar. Rakyat Kelantan perlu persoalkan, siapa ahli Dewan Undangan yang meluluskan EKJS ini? Dan siapa Speaker Dewan Kelantan yang mengendalikan sidang DUN ketika itu? Dan siapa penasihat undang-undang yang dirujuk waktu itu? Secara moral perundangannya, pembatalan 16 peruntukan oleh Mahkamah Persekutuan adalah kegagalan fungsi ADUN dan Speaker, sekaligus mencalarkan imej DUN dari segi ia tidak menghormati bidang kuasa yang diperuntukkan perlembagaan kepadanya. Tuan-tuan, dalam masa yang sama juga, betul, itu ketidakkompetensi apa orang kata, Dewan Undangan Negeri Kelantan dalam menggubal undang-undang. Tapi saya teringat dulu, saya pernah berborak dengan Ustaz Wan Ji. Saya baru teringat. Okey, Ustaz Wan Ji ni adalah bekas Dewan Ulama Muda PAS Selangor.
Dia pernah jadi duduk di dalam Dewan Ulama Muda PAS Selangor dan dia pernah menulis satu makalah, satu tulisan mengkritik Undang-Undang Jenayah Syariah PAS Kelantan. Banyak benda yang dia tak setuju di dalam itu dan dia mengatakan sama ada dia bercanggah dengan kaedah Islam ataupun tak tidak praktikal. Malah pernah beliau dikutuk, dikeji oleh pimpinan PAS sendiri. Saya ingat saya ada satu posting pada tahun 2013 kalau tak silap saya. Daripada pimpinan PAS yang menghina Ustaz Wan Ji berkenaan dengan perkara ini. So Ustaz Wan Ji sendiri pernah mengkritik. Salah satunya kalau tak silap saya berkenaan dengan rogol. Berkenaan dengan rogol. Tapi yang tu saya tak boleh nak verify. Nanti insyaAllah beliau keluar nanti, saya akan interview beliau. Kalau beliau keluar nanti, insyaAllah saya akan interview beliau. Tetapi, itulah dia ketidakmampuan bidang kuasa, orang PAS ni dalam mentadbir. Kan? Kalau mentadbir pun dia tak boleh, tuan-tuan. Macam mana agaknya nak jadi kerajaan persekutuan macam ni kan. Benda yang basic macam ni pun tak tahu. Siapalah penasihat undang-undang kawan. So, Fahmi hari ini berkata juga, kes enactment syariah Muhyiddin sebar berita palsu. Wow. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata kenyataan pengurusi PN berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan adalah tidak benar. Fahmi berkata demikian sebagai respon kepada dakwaan Muhyiddin bahawa susulan keputusan itu beberapa perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam tidak lagi menjadi kesalahan di Kelantan. Dia kata, saya berduka cita di atas keputusan Mahkamah Tinggi yang mengisytiharkan. Saya percaya majoriti... Okey, berduka cita. Dia kata, Muhyiddin sebar berita palsu katanya. Alright. So, teringin nak baca dia punya kenyataan ni tuan-tuan. Kita cari sekejap. Apa cari? Facebook Tadi lupa pula nak cari bab tu. Okay. Right. Okay. Kita baca Saya berduka cita di atas keputusan mahkamah. Okay, saya besarkan sikit. Besar sangat. Right. Saya kata kat sini. Okey, saya baca. Saya berduka cita di atas keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini yang mengisytiharkan 16 seksyen sebagai tidak sah. Saya percaya majoriti umat Islam berduka cita. Dengan keputusan ini, perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam seperti menawarkan perkhidmatan maksiat, berkhalwat, sumbang mahram dan minum arak tidak lagi menjadi satu kesalahan bagi umat Islam di negeri Kelantan. Okey. Saya highlight ni Dengan keputusan ini, perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam seperti menawarkan perkhidmatan maksiat, berkhalwat, sumbang mahram dan minum arak tidak lagi menjadi satu kesalahan bagi umat Islam di negeri Kelantan. Tuan-tuan, kalau kenyataan ini datang daripada seorang macai yang mungkin tak tahu undang-undang, bodoh undang-undang, tak pernah jadi Perdana Menteri, saya boleh terima lagi lah. Tapi apabila datang ni kenyataan ini daripada seorang bekas Perdana Menteri, daripada bekas seorang Perdana Menteri, bagi saya inilah satu kebodohan yang paling bodoh. Presiden bersatu, bekas Perdana Menteri, sekarang ini Presiden kepada Perikatan Nasional. Satu kenyataan paling banggang dan paling bodoh, tuan-tuan. Dia kata dibatalkan ini, maka mereka boleh melakukan sesuka hati. Tuan-tuan, saya nak tanya, dekat Kelantan sekarang ni ramai minum arak, ramai buat maksiat, hebat orang Kelantan, Tuan-tuan, cuba tuan-tuan buat sumbang mahram di Kelantan, agak-agak lepas tak? Kalau tuan-tuan tak lepas, pergi saman Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan buat sumbang mahram di Kelantan, lepas tak daripada undang-undang? Kalau tak lepas daripada undang-undang, tuan-tuan saman Muhyiddin Yassin tau. Cuba tuan-tuan menawarkan perkhidmatan seks. Maksudnya, jadi pelacur dan sebagainya di Kelantan. Secara terbuka.
Sebab menurut Muhyiddin Yassin, sekarang ni tak bersalah dah. Cuba tuan-tuan buat kat Kelantan, cuba. Macam-macam walaun, apa kata, cuba buat dekat Kelantan. Kalau tuan-tuan ditangkap dan didapati bersalah, pergi saman Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan, bodoh tu, kita tahu dia sebenarnya dia tahu benda ini tak betul. Dia tahu benda ini tidak betul. Dia tahu. Tetapi kenapa dia nak main juga benda ni? Itu saya kata. Kelebihan PAS dan juga Bersatu ni adalah mereka pandai menunggang isu. Dan dia gunakan isu itu, dia terbalikkan, dia tipu rakyat, dia make it half truth. Itu saya kata tadi. Kalau betul benda itu boleh dibuat di Kelantan, orang Kelantan tolong buat, dan kalau kena tangkap, tuan-tuan pergi saman Muhyiddin Yassin sebab dia kata boleh buat. Kita tahulah orang Kelantan bukan bodoh. Yang bodohnya Muhyiddin Yassin. Dan yang percaya pada Muhyiddin Yassin ni. Saya baca komen tadi, ramai juga yang percaya. Aduh. Sedih. Tapi nak sedih macam mana? Dah level dia orang macam tu, kita nak buat macam mana? Okay, habislah cerita tentang Nick Allen dan sebagainya itu. Baik. Habis dah kat situ. Saya ada satu cerita. Bismillah. Minum dulu. Baru-baru ini sebenarnya. Saya dah kata lama dah. Tapi saya kata lagi bahawa di peringkat akar umbi, di peringkat pimpinan, terdapat pertembungan di antara Bersatu dan Bersatu, geng Bersatu, di antara di bahagian Saitro, di antara Bersatu dan juga Atok, dan juga Pejuang, tapi geng-geng Atok, dan juga di antara Bersatu serta PAS. Malah di peringkat pimpinan mereka pun, di antara Bersatu dan juga Haji Hadi, Muhyiddin Yassin, Haji Hadi pun ada pertembungan. Di dalam pimpinan Bersatu itu sendiri ada pertembungan. Nak menunjukkan adanya pertembungan itu wujud, beberapa kali mereka mengeluarkan kenyataan, ia tak wujud. Kita dengar. Tiada kem dalam Bersatu, semua masalah dah okey, kata Peja. Tiada kem dalam Bersatu, tegas Ahmad Faizal Azumu. Seusul timbulnya dakwaan berlaku perpecahan dalam parti, sehingga ada pemimpin utamanya dikatakan merisik jawatan dengan Perdana Menteri. Ahmad Faizal yang juga timbalan Presiden Bersatu kata, sekiranya ada masalah berbangkit, ia diselesaikan dengan baik. Mesyuarat pembinaan Bersatu hari ini berjalan lancar dan tiada masalah, diselesaikan dengan baik. Kami akan adakan pemukiman dan saya yakin usaha berjuang untuk rakyat akan menjadi perkara utama. Dia timbul isu ni apabila ada ura-ura mengatakan Hamzah Zainuddin ni minta jawatan dengan Anwar Ibrahim. Hamzah Zainuddin hari itu mengatakan, saya tak jumpa pun dengan Anwar Ibrahim. Saya tak ada jumpa pun dengan beliau. Kan dia kata. So disebabkan itu, tak adalah saya minta jawatan dengan Anwar Ibrahim, dia kata. Tetapi cerita itu memang disebarkan. Saya tak kata dia berlaku. Memang disebarkan. Kenapa tuan-tuan? Salah satu sebabnya adalah sekarang ini Bersatu menghadapi masalah dana. Jadi kita cerita pasal Cikgu Bat. Pimpinan pun tak nak bagi duit dekat dia dah. Pimpinan pun tak nak bagi duit dekat dia. Tetapi perpecahan di dalam Bersatu ini sekarang ini retak menunggu belah, menyebabkan 6 daripada 20 lebih ke 30 ahli parlimen dia telah menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Kenapa? Sebab yang pertama, Perdana Menteri offer hari itu, kalau sekiranya perlukan peruntukan, pergi berunding dengan Perdana Menteri. Namun Bukit Gantang, MP Bukit Gantang mengatakan, tak pernah pun mereka berunding dengan Perdana Menteri dan tak pernah pun mereka datang dan jumpa kami menyatakan apa yang kamu perlukan untuk dibawa kepada Perdana Menteri. Jadi bila sikap tak pernah itu ada, menyebabkan rakyat di tempat tersebut merasakan, ahli parlimen aku ni buat apa? Perdana Menteri dah offer kot. Kenapa tak pergi jumpa? Dia orang tak boleh jumpa atas kapasiti dia. Yang kena jumpa presiden mereka setahun berlalu. Tapi tak ada perjumpaan dengan Perdana Menteri tersebut. So, bila tak ada perjumpaan dengan Perdana Menteri untuk memohon apa yang diperlukan dan sebagainya, maka mereka merasakan sebenarnya pemimpin mereka tak benar-benar ikhlas untuk nak membantu rakyat satu hal. Tapi nak menyenangkan kerja mereka sebagai ahli parlimen tu pun tidak. Mereka perlukan dana. Okey. Dia ada dua jenis dana. Satu, dana pembangunan. Yang tu semua ahli parlimen dapat. Maksudnya dapat, bukan erti dapat macam mana.
Kalau tempat dia perlukan pembangunan, memang ada dalam peruntukan, memang akan dapat. Tetapi yang mereka tak dapat ahli pembangkang ni adalah peruntukan untuk office. Yang tu dia tak dapat. Yang tu dia tak dapat. Tetapi untuk yang lain, mereka dapat macam ahli parlimen yang lain. Peruntukan pejabat dia tak dapat. Jadi, pergilah berjumpa, berbincang dan sebagainya. Tak dapat banyak, sikit pun dapatlah. Tetapi presiden mereka tak pergi. Muhyiddin Yassin tak pergi. Disebabkan oleh keadaan itu, ada di kalangan ahli bersatu tak puas hati dan akhirnya mereka menyatakan protes. So, bila protes itu berlaku, bila mereka dengan Nili Willy mengatakan tak ada hubungan kami baik sebagainya, itu menunjukkan bahawa hubungan mereka berada dalam retak menanti belah. Setakat ini bukan itu saja tuan-tuan. Geng-geng atuk sebenarnya dalam proses enticing ataupun nak ambil keluar geng-geng bersatu ini untuk buat satu parti baru. Baik. Persediaan PRU ke-16, saya cerita. PRU ke-16, persediaan yang dilakukan adalah Mahathir, kalaupun dia nak masuk PRU 16, dan sewaktu dengannya, sekarang ini merancang untuk adakan satu gabungan baru. So Mahathir ada lebih kurang 3 tahun ke 4 tahun untuk nak membuat, orang kata apa? Nak form a new coalition. Dan bagi dia, coalition yang paling dekat untuk dia nak bersama adalah PAS. Dan dia tahu kelemahan PAS, simple je, dana. Dana ada, PAS jalan. So bila dana dengan PAS, PAS itu memerlukan dana, maka dana itu diperlukan daripada mereka yang boleh bagi. So siapa yang boleh bagi tuan-tuan? Kita tahu atuk boleh bagi. Bukan saya kata dia ada duit, tetapi kalau 3 anak dia tu billionaire, takkanlah tak boleh nak bagi 100 juta, 200 juta. Kan? Kalau nak minta. Kalau tidak pun, kroni-kroni dia sebelum ini pun ada. Tapi apa yang bersatu boleh offer kepada PAS? Apa yang bersatu boleh offer kepada PAS? Apabila 4 negeri PAS melantik Mahathir tanpa konsultasi daripada Muhyiddin Yassin, itu satu tamparan kepada Muhyiddin Yassin. Macam mana kau boleh lantik bekas musuh aku ke dalam penasihat engkau tanpa berbincang dengan kami sekutu? Jadi kita nampak pergerakan itu. Di peringkat bawah, saya fikir, kenapa tim atuk, Salim, Papa Gomo duk bantai geng-geng macam Cikgu Bat, Ratu Naga. Lepas tu Syafiq pula duk bergaduh dengan kenapa? Dan saya terfikir, sebenarnya kalau dia nak buat move daripada atas, dia orang kena move daripada bawah juga. Sebab once bawah ni crumble tuan-tuan, once bawah ni hancur, atas dah tak boleh kata apa. Membawa saya kepada poin saya seterusnya. Kenyataan daripada Cikgu Bat bahawa pimpinan langsung tidak ada memberi bantuan apa-apa, terutama dia menghadapi kes-kes yang sekarang ini. Antara terkini, dia disaman jutaan ringgit oleh Wahab dan juga siapa tuan-tuan? Yes. Semalam saya sudah sebut, Samsul Iskandar. Samsul Iskandar hantar notis kepada Cikgu Bat tuntut ganti rugi 5 juta ringgit. Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Datuk Seri Samsul Iskandar telah mengemukakan notis tuntutan terhadap Badrul Hisham atau Cikgu Bat supaya memohon maaf tanpa syarat berhubung hantaran berunsur fitnah di Facebook yang mendakwa beliau iaitu Samsul Iskandar melakukan penyelewengan dana awam. Tuan SN Nair mewakili Samsul menghantar notis tuntutan itu pada Jumaat. Menurut Peguam, Datuk SN Nair, anak guamnya menuntut Badrul menarik balik hantaran Facebook itu dengan serta-merta dan memadamkan komen yang menyinggung perasaan dan bersifat memfitnah. Tuan-tuan, beliau berkata anak guamnya juga menuntut aku janji bertulis daripada Badrul Hisham untuk tidak mengulangi mana-mana dakwaan dan komen seperti dalam hantaran Facebook tersebut. Sekiranya anak guam saya tidak menerima apa-apa hantaran, apa-apa balasan yang memuaskan dalam tempoh 5 hari dari tarikh penerimaan notis ini, arahan kami adalah untuk memohon satu perintah injunksi dan meneruskan tindakan perundangan terhadap Badrul Hisham. Anak guam kami juga mengarahkan untuk menuntut ganti rugi 5 juta ringgit daripada Badrul Hisham atas kecederaan teruk
atas kecederaan teruk. Baik. Notis tuntutan itu mendakwa pada 5 Januari lepas. Okey. Cik Gubat telah menghantar satu hantaran. Satu hantaran yang merupakan kenyataan yang merupakan satu kenyataan di bawah Cik Gubat yang telah menerima 803 reaksi. Nair berkata hantaran itu merupakan kenyataan fitnah yang membawa maksud antara lainnya Samsul telah menyalahgunakan kuasa sebagai struktur politik kanan, melakukan penyelewengan dan dana. Okay, itu dakwaan beliau. Dan saya dapati itu sebenarnya berita pada 12 hari bulan Januari. Berita itu keluar pada 12 hari bulan Januari dalam Sinar Harian. Tetapi menariknya, setakat yang saya baca inilah pada hari ini, ini adalah daripada Cik Gubat sendiri. 13 hari ini 10 hari bulan Februari, satu posting daripada Cik Gubat bertarikh 13 hari bulan Februari. Yang tadi 12 ini 13 hari bulan Februari. Setakat ini tidak ada posting tersebut tidak diturunkan. Saya tak tahu permohonan maaf itu dilakukan atau tidak, saman itu dikeluarkan atau tidak, tapi setakat ini posting tersebut tidak diturunkan. Pada 13 hari bulan Januari pukul 23.55 Cik Gubat masih tidak menurunkan posting tersebut. Ini postingnya apa tuan-tuan? Samsul Iskandar nak saman, konon saya fitnah beliau berkenaan skandal dana NGO. Ini kali kedua, lepas itu video yang saya tayang semalam kali ketiga. Kesalahan beliau bagi dana dan minta balik 30 ke 50%, termasuk antara dana yang diluluskan untuk anak yatim dan beli lembu korban. Dana NGO tidak diumumkan kepada kroni saja. Berdasarkan perkeliling pembendaraan, Supol tidak boleh putuskan atau ada kuasa berkaitan keuangan. Kertas kerja permohonan palsu dan laporan serta program juga palsu. Dikesan Supol atau proksi Supol telah dilantik beberapa orang bagi jadi kepala urus dana NGO. Antaranya Syarul Emma Rina atau Ratu Naga. Itu saya kata, Ratu Naga gaduh dengan dia orang. Syarul Emma telah cari dan lantik ramai PIC terdiri daripada aktivis bersatu untuk cari dana NGO untuk jadi keldai akaun. Ada antara PIC sudah menjadi melalui PRN ini. NGO diarah buat kertas kerja dan mohon permohonan palsu dialamatkan kepada Samsul Iskandar. Dia akan kumpul semua permohonan dan hantar kepada Samsul. Duit akan masuk terus ke dalam NGO melalui ICU. Syarul Emma akan kerahkan PIC atau sesiapa saja untuk masukkan ke dalam akaun Syarul Emma dan dia akan hantar ke proksi Samsul secara tunai. Duit yang mereka bedal ini ada atas nama program anak yatim. Malah beli lembu, ibadah korban juga dibedal. Persoalannya, bila saya dedahkan dan belum pun menyebut sesiapa, tiba-tiba Syarul Emma terus menyerang kawan-kawan yang pernah rapat dengannya. Antaranya Syafiq lah. Malah saya turut diserang. Kenapa dia tidak serang pejabat PM? Saya masih bagi peluang kepadanya untuk jadi hero dengan dedah perkara ini. Bukan kaitkan parti dan orang lain yang dedah, yang halalkan jenayah songlap dana NGO. Syarul Emma betul ke lawan Anwar Ibrahim. Ini peluang kamu dedahkan korupsi. Kepada Samsul yang nak saman saya alukan. Kenapa kamu panik dan tak biarkan pihak berkuasa siasat? Tapi kalau pilih mahkamah, ayuh kita. Cuma jangan nanti Datuk Sangkar N. Nair, lawyer kamu halang pula saya nak Sapina. Semua saksi-saksi terbabit. Ada banyak NGO terbabit tampil mengaku dan ada ramai saksi yang terlibat juga tampil. Staf betul, apa khabar? Okey. Ini adalah audio yang dikatakan itu. Okay, saya dah forwardkan semuanya and then dah sampai dekat mereka. So, habis di sini. So, just tunggu proses duit keluar 30%, standby. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dah settle lah korang punya. Akan ambil masa tempoh 3 minggu untuk selesaikan. Okay, so kota yang pertama dah habis. Kota yang kedua, okay, ini akak nak korang buat cari betul-betul. Iaitu, ini apa untuk kita. Maksudnya, korang kena cari khas duit, khas NGO untuk kita, di mana untuk kita saja. Sebab apa dia minta 50%. So, separuh tu
untuk kita. Ada ke tak ada korang NGO tu? Ya, apa diorang ambil 50%. So 50% lagi duit kita sendirilah. Kita sendiri, duit kita sendiri. So tak adalah exactly macam orang lain yang betul-betul NGO punya. Maksudnya duit untuk kita bedal. Okay. Dia kata duit untuk kita bedal. Okay. Ini gambar yang dia Cik Gobat hantar hari itu melalui screenshot di dalam grup dia orang. Dia letak situ gambar Samsul Iskandar dekat situ. Kemudian ini apa orang kata dia punya surat-surat dia. Dia kata plan nak masuk program masing-masing. Ada NGO yang masuk tu. Dari PA SAM. Sepatutnya orang kena kita dari PA SAM nombor 9 10,000, nombor 10 10,000 dan sebagainya, total 280,000. Okey. Ini daripada Syafiq. Skandal 1 juta. Tuan-tuan boleh pause dan tuan-tuan boleh baca sendiri tentang benda ni. 2.1 juta dana NGO. Samsul memang dah mengemukakan saman pada 12 hari bulan Mac. 12 hari bulan Januari. Tuntutan 5 juta dan permohonan maaf serta Sapina. Tetapi apa orang kata, setakat ini pada 13 hari bulan dia masih lagi posting itu ada. So saya harap YB Samsul, YB lah saya panggil dia kan. Datuk Samsul Iskandar, Sapina terus injangsi. Sekarang ini dia dah keluar pula video. Dah 2 kali dah ni. Penat lah kita nak menjawab ni. Kan? Kita dah penat menjawab. Sapina lagi. Saman terus. Saman terus. Jangan takut. Lawan. Kenyataan daripada Cik Gobat, tuan-tuan. Tadi bahawa akaun dia dibekukan. Kenapa? Right. Akaun Cik Gobat bersatu kena sekat. Bank Sharp pengganas salah guna. Akaun bank bersatu Badrul Hisham atau dikenali sebagai Cik Gobat disekat kerana transaksi deposit yang disyaki ada kaitan aktiviti pengganas. Okey. Kenapa? Dalam dia itu dia minta derma sebab dia kata pimpinan bersatu tak pergi tolong dia. Dia kena saman dengan Wahab. Jadi dia nak jual dia punya 4-wheel drive lah dengan harga RM50,000. So dalam masa sama dia buka minta derma lah kepada orang ramai. Mula-mula dalam akaun dia ada RM600. Tiba-tiba jadi 1,000 lebih yalah orang derma. Last dia check ada 200,000. Oh ya, ramai orang nak derma dengan dia ni. Kalau saya minta derma, susah nak dapat tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tetap sokong. Tapi poinnya adalah 200,000. So bila jumlah dana terlalu banyak, Cik Gobat jangan salahkan kerajaan. Jumlah dana terlalu banyak dan terlalu cepat masuk ke dalam akaun, dia akan trigger bank negara. Dia akan trigger bank negara dan akaun tu akan disekat. Antaranya tak nak berlaku amla. Sebab itu kalau nak derma ni sebenarnya sama ada melalui syarikat ataupun melalui NGO. Kalau individu punya akaun memang akan menghadapi masalah. So daripada situ saya kata kepada Samsul sekali lagi, teruskan saman, jangan takut. Kalau kita berada di pihak yang benar dan saya percaya Samsul berada di pihak yang benar, lawan. Sebab setakat ini, menurut Cik Gobat, di dalam live beliau tidak lagi menerima saman daripada Samsul. Dia kata nak saman, adalah kenyataan 12 hari bulan Januari. Tapi setakat ini, menurut Cik Gobat lah, betul kalau saya silalah. Setakat ini, Samsul belum terima notis saman daripada Cik Gobat. So, terima kasih tuan-tuan dan perempuan yang menonton saya pada malam ini, insyaAllah. Dan saya harap tuan-tuan dan perempuan jangan serik dan jangan jemu mendengar saya live. Saya faham kadang-kadang kita ada komitmen, cuti sekolah dan sebagainya. Kita sama-sama, insyaAllah, memperbaiki apa yang kita boleh perbaiki. Sekian daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Teruskan berjuang yang penting. Lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.